Okey, ready. Baiklah, saya selaku daripada pihak Ibu Setia, saya nak mengucapkan selamat datang buat cikgu-cikgu itu ke bengkel online UDB yang bertajuk Metafizik dalam Excel. Baiklah, tanpa saya lengahkan masa, saya nak tegaskan sekali lagi bahawa saya minta cikgu-cikgu untuk off-kan mic dan cikgu juga boleh on-kan mic sekiranya cikgu-cikgu ada sebarang pertanyaan yang cikgu-cikgu nak gunakan langsung untuk sebagai apa ceramah kita ataupun cikgu-cikgu boleh type di ruangan chat. Boleh cikgu boleh tahu tak dengan apa boleh arahan yang nak beri saya. Okey, okey, baiklah. Dan juga saya sebelum saya maklumkan bahawa sesi ini telah pun dirakam, maksudnya dia akan dirakam dan saya minta untuk cikgu-cikgu supaya tidak mengganggu sesi rakaman seperti cikgu pilih butang stop recording atau pun sebagainya. Baiklah, dah pukul 9 malam. Diserahkan kepada apa ceramah kita, Cikgu Nurul. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Puan Nurul yang telah menjadi moderator pembelajaran pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa khabar semua? Anda sedang berada dalam rumah masing-masing. Di kala waktu dan ketika ini Anda bersama dengan saya. Sudah nampaklah apa yang saya paparkan di layar sekarang ni? Okey. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Cikgu Nur Hisham bin Hamzah. Ini blog saya nurhisham.com. PowerPoint sudah saya siapkan, lama tak bagi ceramah, jadi malam ni kita berceramah di sini sajalah. Okey, saya nak besarkan. Apakah nampak jelas yang ini penuh anda punya paparan atau separuh? Macam mana tu? Separuh saja. Indonesia. Yes. Separuh saja. Separuh. Okey, kalau gini? Separuh juga. Boleh buat dia sosial ke dapat tempat penuh? Macam mana cara dia? Bahagian bawah tu macam tersusun presentation macam biasa. Ni slideshow dah ni. Slideshow macam biasa. Buat dia tak perlu juga tak perlu ada separuh. Mungkin kalau ibu betul tak boleh jelas lah. Nak pakai apa extend ke duplicate biasa. Masa pakai duplicate. Mungkin gini nampak kot lebih besar sikit daripada yang separuh tadi. Boleh Okey. Baik, terima kasih pada yang buat stiker ni. Siapa yang buat ni? Somel ni. Saya menjangkakan dalam ilmu metafizik orang yang buat stiker ni orang nombor 2. Nanti kita tengoklah. Kerana orang nombor 2 tu orang daya visual dia tinggi dan nanti kita tengok nanti. Okey, kita pergi satu persatu. Baik. Ini untuk guru saya dalam bidang ilmu numerologi. Ada tanya apa beza numerologi dengan metafizik? Rasanya tak ada beza, dia sama je. Numerologi ada ilmu tentang nombor kereta, nombor rumah, tarikh lahir kita. Metafizik, meta tu benda tak nampak, fizik di sebalik fizik kita ni. Rupanya di sebalik tubuh kita ni ada satu yang tersembunyi, bakat yang besar yang kita tak tahu sebenarnya. Baik. Sebelum ini sudah ada orang-orang pakar yang telah membicarakan tentang masalah potensi manusia ni. Iaitu ayahanda kita ni, Datuk Dr. Haji Fadilah Khamsah. Di dalam ceramah beliau masih boleh kita dengar di internet ni, ceramah beliau ni. Ini alamat dia. Saya copy dulu. Nanti lepas-lepas ni lah. Lepas-lepas ni boleh dengar.
Okey, di dalam ceramah ini saya mendengar ada 15 cara kita nak kenal potensi manusia. Yang pertama kata beliau dari segi nama dan maknanya. Yang kedua bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Orang yang bertubuh besar itu lebih penyabar dan penyayang dari orang yang bertubuh kurus. Betul tidak? Orang yang tubuh kurus itu lebih cepat bertindak, dan orang yang tubuh besar itu lebih lambat sedikit, dan dia lebih penyayang. Contohnya dia duduk di tepi kolam, dia tengah main, tengok anak dia tengah mandi, tiba-tiba anaknya tak pandai berenang, jatuh. Bini dia kata, "Bang, anak jatuh tu." Dia lambat sikit bangun. Mana? Dia berat sikit dah bangun. Dan orang tubuh besar ni dia penyayang ni. Kalau anak dia makan nasi tak habis, dia tolong habiskan. Dia kata apa? "Sayanglah nasi ni tak habis, kuih kek ni." Jadi tubuh tu sudah nampak orang ni penyayang, orang ni cepat, cahligah orang panggil. Nombor 3 dari segi tarikh lahir. Tarikh lahir kita tak minta dilahirkan pada tarikh sekian, tapi yang penting dalam hidup manusia ni dua benda: ketika dia lahir, nama dan tarikh lahir. Begitu juga ketika manusia meninggal dunia, nanti dicatat di batu nisan dia namanya dan tarikh lahir dia. Okey, yang keempat, tulisan. Tulisan ni saya belajar juga ini dengan Dr. Hamida. 4 hari, kosnya RM1,200, ataupun dipanggil ilmu grafologi. Ini pun saya ada buat buku juga, nota. Jadi orang tulisan sengit ke kanan, sengit ke kiri, tegak, itu boleh dikenal dia punya watak dia. Setiap minggu dia mungkin berubah. Hari Senin tulisan cikgu mungkin cantik, kalau hari Khamis, Jumaat bodoh sikit. Kenapa tu? Dan orang-orang yang boros boleh kita kenal melalui tulisan. Orang suka belanja, orang yang kedekut, orang yang jenis pemikir, orang yang jenis kaki buat kerja, orang jenis yes make. Itu boleh tengok dari segi tulisan ni. Orang sudah buat kajian. Yang kelima tentang warna kegemaran. Warna apa selalu pakai? Warna hitam je, banyak pakaian je. Warna merah je, itu ada makna juga. Yang keenam, urutan dalam keluarga. Yang ketujuh, background keluarga. Yang ke-8, ilmu dia. Itu pun juga mempengaruhi diri dia. Yang ke-9, pasangan peribadi dia, pasangan dia. Yang ke-10, peribadi kawan rapat dia. Jadi bini dia atau suami dia ini peribadi kawan. Yang ke-11, nilai dan pegangan hidup dia. Yang ke-12, apakah matlamat hidup dia. Yang ke-13, perlakuan tindakan. Yang ke-14, cara bercakap. Yang ke-15, gelombang yang kita pancarkan. Dan yang ke-16, Dr. Filhamsah tidak sebut, mungkin beliau tidak tahu hari itu ketika video ni dibuat, itu cap jari manusia ini. Jadi pun ada satu buku saya buat tentang cap jari. Elok juga cikgu-cikgu belajar semua untuk kita mengenali watak diri kita dan juga anak-anak kita. Ini logo apa sebelah kanan ini? Dipanggil loop ini. Loop ini, manusia dalam dunia ni ada seramai 60% yang memiliki logo seperti ini. Dia macam air terjun naik dan turun balik. Jadi cikgu tengok jari masing-masing lah. Nanti Abang Mak kita boleh buat satu kursus cap jari. Kita ambil pensel, kita lorek hitamkan di kertas, kita lorek gitu je. Kemudian ambil selotip. Kerana jari manusia ni kita tidak sedar diciptakan ada lorekan-lorekan tertentu yang semuanya itu ada maknanya sebenarnya. Kenapa dia tu banyak bulat-bulat? Kenapa kita bulat dua je? Kenapa yang tak ada bulat langsung? Ini salah satu ilmu ni. Baik, kita teruskan malam ni. Dan ini buku yang kanan ini tentang cap jari tadi lah, telah kita hasilkan. Dan buku ni di Indonesia pun ada satu je, dikarang oleh Benny Adrian. Dan di Malaysia ni pun salah satunya buku ni. Dah cari tak ada di mana-mana. Okey, malam ni kita belajar ilmu metafizik. Jadi kalau nak tengok manusia tu dari segi bentuk tubuh dia, dari segi namanya, dari segi cap jarinya, dan juga dari segi salah satunya adalah metafizik tarikh lahirnya. Jadi tidak adil kalau kita memandang manusia dari satu sudut. Contoh ini manusia. Saya ada Kaabah dulu, mana Kaabah? Kaabah. Jadi Kaabah itu dia punya bentuk dia tu kan empat segi. Empat segi Kaabah dia. Nampak gambar saya tak sekarang ni, Abang Mak? Tengah present. Ini bawah. Gambar nampak tak? Nampak Jadi kalau Kaabah itu dia punya bentuk dia empat segi.
Kalau kita tengok dari satu sudut sebelah sini, dia lain gambaran dia. Sebelah sini lain lagi, sebelah sini lain lagi, sebelah sini lain lagi. Sebelah sana tu ada Hijr Ismail, sebelah sini ada apa dia? Ni Kaabah. Sini ada Hajar Aswad, sini ada pintu masuk. Tak sana sini Hijr Ismail. Jadi kalau Kaabah itu kita nak kenal Kaabah, kita kena tengok seluruh sudut. Tak boleh kita tengok satu sudut. Aku tengok tak ada pun Hijr Ismail. Dah awak tengok dari sudut mana? Cuba tengok seluruh sudut. Itu Kaabah. Apa lagi kalau anda boleh masuk ke dalam Kaabah? Boleh masuk dalam Kaabah, ada pintu dia, anda boleh kenali sedalam-dalamnya itu dah bentuk Kaabah. Jadi sekarang kita nak mengenali diri kita. Nak kenal diri kita dari pelbagai sudut. Apakah anda sudah kenal diri anda dari sudut tarikh lahirnya, namanya, bentuk tubuhnya? Dan ini mempengaruhi diri kita. Diri kita dengan family kita. Baik. Ini gambar apa ni? Ini gambar apa ni? Nampak tak gambar apa ni? Ada nampak ni? Motorcar okay. Kita naik kereta, di depan kita ada kereta tengah jam. Nyek. Kereta depan kita ni, kita tak kenal siapa ni. Tapi sebab kita ada ilmu tentang nombor plate ni, dan kita ada ilmu tentang logo-logo tu, kita boleh agaknya orang mana orang ni. Saya nak tanya, siapa berani jawab? Siapa orang depan kita dalam kereta ni agak-agaknya pemandu tu orang negeri mana? Kenapa orang Kelantan? Dari mana? D1. Apa lagi? Mungkin juga. Tapi majoriti adalah dia tu orang Kelantan ataupun orang KL, dia beli kereta second hand plate PDP. Sebenarnya ada dua logo sini Ini logo Kelantan di sini pun ada logo Kelantan juga. Jadi ibaratnya logo ni adalah cap jari. Logo tu cap jari dan juga nombor plate ni adalah ibaratnya tarikh lahir. Kalau kita pakai baju ni, saya sekarang pakai baju pertama. Kalau saya pakai baju Jata Negara, di sebalik logo Jata itu ada banyak makna sebenarnya kan. Apa makna harimau? Kenapa 2 ekor? Apa makna warna bendera tu? Kalau dihuraikan banyak makna di atas surat. Logo ni pun sama dan jari manusia pun sama juga sebenarnya. Ada 10 bakat manusia. Orang tu bercakap direct ke tidak direct ada di jari mana. Orang tu suka mengatur orang lain atau suka mengikut je ada di jari mana. Okey. Boleh semua angkat tangan seperti ini dan sambungkan. Dan tengok jari telunjuk dan jari manis. Tengok dua jari tu, jari telunjuk dan jari manis. Jari mana lebih tinggi? Jari mana lebih tinggi? Ayo cuba tengok. Jari telunjuk, jari manis, jari mana lebih tinggi? Abang Mak jari mana? Jari telunjuk lebih tinggi. Cik Rahman sama tinggi. Cikgu Aisyah jari manis. Kenapa begitu? Jari telunjuk, jari manis. Tengok antara jari telunjuk dengan manis mana lebih tinggi. Okey. Huraian begini. Nak tahu tak apa huraian dia? Orang yang jari manis lebih tinggi dari jari telunjuk, dia tu banyak cakap. Banyak ngomong orangnya. Bukan masalah dia cikgu. Dia tu cakap banyak. Apalagi nanti kita tengok dengan tarikh lahir nanti metafizik. Dan orang yang jari telunjuk lebih tinggi dari jari manis, orang ini banyak mengatur, banyak mengarah orang lain. Ini bahaya. Bahaya apabila seorang perempuan jari telunjuk lebih tinggi dari jari manisnya, dia banyak mengarah. Dia adalah GPK di sekolah. Okeylah, dia GPK, guru penolong kanan, okeylah. Tapi di rumah dia adalah isteri, dia tak boleh mengarah suami dia. Bila dia mengarah suami dia, akan jadi masalah dalam rumah tangga. Okey, yang sama je, ramai samanya. Yang sama je ni banyak. Ya. Saya ada satu masalah. Apa dia? Jari telunjuk di tangan kanan saya, jari telunjuk lebih tinggi daripada jari manis. Okey. Dan sebelah kiri saya, jari telunjuk saya
sikit ada jari manis. Sudah kerja dah lah. Sudah kerja. Okey, tak apa. Itu pasal jari. Jari itu kalau jari kanan itu dia pergi ke otak kiri huraian dia. Kalau jari kiri dia pergi ke otak kanan. Nanti saya nak relate ini. Jari tengah memanglah tinggi, Cikgu Wan Asrunita. Jari tengah memang lebih tinggi. Okey, baik. Jari tengah tu dipanggil jari apa? Kenapa dipanggil nama tu jari apa jari tengah ni? Jari hantu. Baik. Kenapa dipanggil jari hantu ni? Ada orang Cina tak dalam grup kita ni malam ni? Okey. Orang Melayu panggil jari hantu. Orang Cina panggil jari apa? Middle finger. Itu bahasa Jerman. Dalam bahasa Cina apa dia? Bahasa Cina. Makna dia jari hantu juga ya? Jari hantu juga? Okey, jari hantu dipanggil jari hantu. Kenapa? Sebab perangai manusia tu kalau nak tengok ada di jari tengah tu. Jadi perangai manusia tu macam hantu, perangai dia. Okey, kalau nak tengok orang tu bercakap direct ke tak direct, tengok jari manis ni. Pun saya ada kertas itu ni. Saya pernah tulis tulisan saya ni dimasukkan ke dalam majalah pendidik beberapa tahun lepas ni. Ini jari ni. Umumnya ada 3. Yang bulat dan ada macam air terjun tadi dan ada yang saya peti gunung itu. Orang yang bulat di jari manis tu orang yang kalau bercakap direct dia tak berlapis-lapis. Kalau meeting dengan orang tu cepat siap. Okey. Memang screen tadi saya tak tunjukkan ni, saya tengah membaca tulisan-tulisan rakan-rakan kita. Okey. Jadi majoriti akan mengatakan kereta ini pemiliknya adalah orang Kelantan ya. Berdasarkan pada tiga benda ni, itu nombor plate, logo di atas dan logo di sini. Apa lagi kalau kita boleh berhenti kereta di spesifiknya ataupun di RR dan jumpa dengan driver dia bercakap lebih jelas lagi lah di mananya. Okey, untuk apa kita nak belajar ilmu ni, nak tahu? Mengetahui ilmu tarikh lahir itu difahami orang yang tak tahu sebagai ilmu meramal masa depan. Sebenarnya bukan. Dia sebenarnya untuk melihat potensi diri. Okey. Sejak bila tu? Dia kecil lagi. Dia tengok mak ayah nanti. Kadang-kadang dia keturunan. Tapi untuk uraian lebih jelas lagi nanti kita ada satu slot khusus nantilah pasal jari dia. Okey, terima kasih. Baik. Pertama sekali kita nak melihat potensi diri kita. Apabila kita tidak kenal diri kita, alangkah ruginya. Bila seorang manusia ada kereta 4 drive. 4 drive ini dia ada gigi 4 gear. Bukan 4 gear, double gear tapi 4 tayar berjalan kan. 4 drive. Jadi potensi kereta 4 drive ini bila dia masuk hutan, kalau ada kawan dia yang tersekat di belakang, dia boleh tolong kan, dia boleh tarik. Tapi ada sebuah kereta 4 drive ini dia tak sedar potensi dia tu. Dia tengok kawan itu jatuh lubang dan dia biarkan. Alangkah ruginya kawan dia dapat kawan seperti dia yang ada potensi tapi tak tahu menolong. Dan dia pun sendiri alangkah ruginya daripada kecil lagi dia ada potensi tapi dia tak pernah gunakan potensi diri dia tu. Itulah maksudnya. Orang yang ada potensi dia tak tahu potensi aku ni apa dia sebenarnya. Aku masih berfikir aku nak jadi apa. Ini sangat malang sekali. Dan bila kita tahu potensi diri kita, kita boleh tengok juga apakah kelebihan kita sebenarnya. Bila kita ada kelebihan itu kita gunakan, kita akan jadi orang yang bermanfaat. Dan walaupun kita ada kelebihan, kita juga ada kekurangan. Ada kekurangan masing-masing. Ada kekurangan ini mungkin boleh dibaiki, mungkin tak boleh. Kita tengoklah nanti macam mana.
Ada orang tu dia tak boleh dibaiki kekurangan dia, kita kena terima dia tu. Dia jenis orang yang keras. Keras sebab dia punya jari dia semua gini 10 gini. Nampak tak boleh bulat semua. Kalau saya tunjuk jari ni. Hello cikgu. Ya. Boleh tak tolong tunjukkan sampel jari? Saya nak tengok, saya nampak saja. Ini. Tak nampak. Nampak juga? Tak ada, nampak saja. Nampak sarap. Ya, kena present. Ni. Share screen dulu. Tak nampak Screen tak share. Oh, tekan lepas pula entire screen. Ada lama. Oh, nasib baik dia beritahu. Dia kenapa tengah-tengah kita cakap dia itu? Balik lagi dalam keadaan baru. Oh, tak ada siapa yang tahu. Tidak ada link semua. Okey, sekarang nampak Okey, ya. Nampak dah sekarang. Okey, duk cakap syok seorang tadi. Okey ni ini contoh. Sebenarnya cap jari manusia tu ada 100 lebih logo-logo dia. Namun walaupun ada 100, dia punya muara dia hanya 3 saja. 3 saja. Dia satu gini namanya loop. Ini orang feeling ni, orang perasaan. Kalau ada 10 ni macam ni, jari dia ni dia penuh perasaan. Bercakap pakai perasaan, berfikir pakai perasaan. Bercakap pusing-pusing. Kalau ada yang ini, yang sebelah kiri ni, bulat ini, ini orang keras. Kalau ada 10 gini, orang tu keras. Jadi orang tu tak boleh berubah. Dia tetap keras. Jadi kita jangan mengharapkan orang lain berubah, kerana dia dilahirkan memang gitu cara dia. Cuma kita kena faham dia. Jadi saya buat contoh begini. Sayyidina Umar itu orangnya keras, Sayyidina Abu Bakar orangnya lembut. Tetapi kedua-dua manusia ini adalah calon surga. Jadi bagaimana Umar dengan Abu Bakar menggunakan potensi diri dia? Dia tidak perlu berubah. Dan yang pertama yang saya beritahu tadi, yang ini kan, sebelah kanan ini. Yang kedua yang bulat-bulat ni. Yang ketiga ni macam ni, macam air gunung, macam gunung naik turun. Yang seperti ini dalam dunia ni, manusia yang ada seperti ini hanya 10%, 10% saja. Dan orang ini ciri-ciri dia ni pendiam, rajin buat kerja dia rajin, dan kerja itu step by step. Adapun orang hebat itu orang-orang yang memiliki logo double loop. Seperti ini. Jadi orang yang bercakap direct tadi saya beritahu itu orang seperti ini, yang ada bulat seperti ini di jari manis. Direct orang ni. Dia nampak fokus dengan benda, nampak berfokus macam anak-anak main memanah. Dia tempat kita nak sasarkan pemana kan, dia bulat-bulat gitu. Ini sama jari ni. Jadi orang seperti ini adalah orang yang mengejar. Dia orang ada fokus dalam hidup dia. Wataknya keras dan dia tak ada perasaan. Jadi di sini kita belajar mengenali diri kita dan kita kenal orang-orang lain. Itu orang-orang yang di sebelah kita, itu panggil significant other, orang yang penting dalam hidup kita ini. Baik, malam ni kita nak masuk tentang ilmu tarikh lahir. Ini namanya bentuk piramid. Bentuk piramid ini sebenarnya dia adalah sebuah bentuk rahim ibu. Rahim ibu di mana tempat keluarnya baby. Di sini kita duduk dulu. Kita duduk dalam perut mak dulu, sudah ada potensi diri kita. Okey, piramid. Anda sudah sampai dah piramid? Saya dah sampai. Saya tengok piramid rupanya rendah saja piramid. Saya akan tinggi. Tengok piramid dengan saya tu. Tinggi saya lagi tu. Rendah dia rupanya. Dan malam ni kita belajar beberapa kaedah. Saya akan bawa tuan-tuan dan puan daripada yang mudah pergi ke yang lebih susah. Okey, kaedah pertama adalah kaedah penambahan. Okey, semua boleh tulis. Nak pakai Excel boleh, nak pakai pensel boleh. Tulis tarikh lahir sendiri. Ingat tak? Kalau lupa tanya orang sebelah. Kalau rasa tak ingat, tanya orang sebelah. Tarikh lahir bila? Aku lahir bila?
putus balik. Oke. Ada yang sedang khusyuk melihat TV di atas tu ya. Ibu Siti Aisyah pakai TV besar ke tu? Oke, nasib baik boleh masuk balik. Macam mana tiba-tiba boleh keluar tadi? Sampai mana tadi? Yang sempat dengar tadi? Jari ya. Okey, tali lahir tu ya. Okey, yang ni. Okay, sekarang semua tulis tali lahir sendiri. Nak tulis pasangan pun boleh. Kalau tak ingat tali lahir sendiri, tanya orang sebelah. Dia tak ingat ke? Okey, Azliza Babji 3/11/78. Boleh juga tulis kat sini. Kita tengok nanti Azliza 03/11. Okey, kaedah pertama adalah kaedah membuat penambahan. Rahaizan 26/11. Jadi saya masukkan dalam sistem kali ni. Tengok. Lecumi 84, Fu Haicho 16 April. Okey, kaedah pertama ini adalah kaedah tambah. Macam ni, 2 tambah 7. Ni kaedah budak darjah 1 dah ni. Kemudian tambah 0, tambah 5, tambah berapa jumlah semua? Jumlah semua berapa? 2 tambah 7, 9, 10, 15, 19, 19, 21, 27, 29. Okey, yang ni 29. Okey, bila 29 jumlah dia, 29 ni kita tambah lagi. 2 dengan 9 tu dipecahkan. Pecahkan 2 tambah 9. Jadi 10, 11. Masih lagi 2 digit. 11 ni dipecahkan lagi. Dia jadi 1 digit. Misalkan letak sini 1 tambah 1 jadi 2. Okay. Mana tadi tu Cikgu Nurul mana tadi? Tali lahir ni mana? Dah tulis ke belum? Saya punya tali lahir 11/11/1996. Sekejap. Saya tulis ni 11/11/1996. Okey, cara dia ginilah. Sistem dia tambah. Berapa semua jadi? 29. Okey. 29 sama dengan ni. Jadi 29, bila 29 tu dipecahkan lagi, akhirnya dapat berapa? 11. Dapat 11. 11 tu dipecahkan lagi. 11 tu dipecahkan lagi dapat berapa? Sama kan? 2 kan? Itulah tadi saya kata tadi. Cikgu Nurul ni orang nombor 2. Jadi bila kita ada ilmu, kita tengok je gambar orang ni, tengok je, dengar je suara dia, kita boleh agak dah sebenarnya. Orang ni nombor 2, orang ni nombor 5. Saya cikgu, agak saya nombor berapa? Ni. Saya. Oh, agak nombor 5 Nombor 5 ke nombor 3? Try. Bukan, salah. Cuba tali lahir. Saya. Saya cek. Saya belajar neurologi dari India punya. Oh gitu. Okey. Tali lahir berapa? Saya 27/12/90. Saya dah cek dah 1.
Okey, jap. 1 7 8 9 6 7 6 7 8. Okeylah, 1 betul-betul. Okey. Okey, ni kaedah tambah. Kaedah kedua, kaedah tolak. Kaedah tolak. Kaedah tolak 96 ya. 11 76 ya Nurul. 96. Okey, kaedah tolak ni lebih cepat sebenarnya. Apa yang nak ditolak? Siapa tadi yang cikgu lelaki tadi? Yang tadi saya tak nampak nama. Yang belajar kaedah India tadi, siapa nama tadi? Oh, nama saya Eddie. Eddie, oh Eddie. Cikgu Eddie. Kalau kaedah tolak ni macam mana cara dia? Kita ikut numerologi, iaitu tarik lahir. Tarik lahir macam 27, dia dah 9. Jadi kita gunakannya, kita ada dua jenis lah. Tengok seluruhnya dan juga tarik lahir. Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara dapat nombor asas dululah. Nombor asas. Okey, tadi Cik Nurul tadi kita dapat 2. Ini tak lahir beliau ni. Saya duplicate dulu. Yang ini lagi cepat. Buang 9. Buang 9. Dah habis. Lepas tu buang lagi 9. 6 tambah 1 7 tambah 1 jadi 8 tambah 1 9. Lagi cepat. Tinggal 11. 11 ini 1 tambah 1 jadi 2. Ini kaedah paling cepat. Akhirnya 2 juga. Jadi jawapan dia tadi kaedah tambah, jawapan dia 2. Kaedah tolak pun 2 juga. Jadi saya suka kaedah ni lah, tambah. Lebih cepat kita nak tahu orang ni dia punya nombor asas dia apa. Dan ada satu kaedah lagi, itu kaedah kita pakai inilah kaedah metafizik, pakai piramid. Jadi cikgu-cikgu yang ada dalam grup kita ni sekarang ni boleh buat macam ni tak? Lukiskan seperti ini. Tapi tak payah tulis ABC dalam tu. Mana saya punya tapak dah kosong. Yang ni. Okay, nampak tak ni? Boleh tulis. Lukiskan seperti ini. Atas tu ada 2 petak, 4, 6, 8. Ini untuk tarikh lahir. Itu hari, bulan dan tahun. Lukiskan dulu. Siapa dah siap? Boleh respon? Sama kan sistem tolak? Tolong tayangkan gambar balik. Gambar tak nampak. Okey ni. Nanti kita boleh share kaedah India punya. India punya dia sudah lama buat kajian tentang benda ni. Orang yang tak belajar je dia kata ini ilmu ramalan lah, itulah inilah. Jadi dalam petak 3 segi tu, level yang kita level kedua lah Level pertama tarikh lahir, level kedua dalam petak tu ada 4 petak. Level kedua, level ketiga 2 petak, level keempat 1 je. Dan di kiri kanan petak 3 segi tu ada 3 petak lagi. Kiri 3, kanan 3, sayap kiri kanan, bawah ada 3. Selesai Cikgu Hai Ming Tok. Siap?
Kita buat tapak dia dulu. Okey. Sekarang kita kembali ke atas ni. Okey. AB itu adalah hari lahir kita. Kalau 03 lah. CD itu adalah bulan. EF, GH itu adalah tahun. Okey, isikan tu dulu. Jadi di bawah A, B, C, D, E, F, G, H ini ada peta I, J, K, L, M, N, O. P bawah dia, P, Q, R, S, T, U belah kiri dan V, W, X belah kanan. Jadi yang pertama di I ni kita tambah A dan B. A dan B dia punya jawapan dia di I. Jadi cara tambah dia macam ni. Kalau 11 hari bulan, 1 tambah 1 jadi 2. Kalau 19, 1 tambah 9 jadi 10. 1 tambah 10 kita pecahkan lagi jadi 1. Dia paling mudah gini je. Asal jumpa 9, nombor tu balik. 1 jumpa 9, 1 balik. Perasan tak? 1, akhirnya 1 balik. Ini 2. Jumpa 9, last sekali 2 balik. Cikgu. Ya. Bukan tadi dia kata tolak aja. 11 tolak 9, 2. 11 tolak 9 jadi 2. Kalau 19 kita buang ke 9 dapat 1. Memang kan? Kalau 29 buang ke 9 dapat 2. Dapat 2, betul. Dia kembali ke jumlahnya tolak 9. dia kembali ke situ balik. Jadi AB di I dia punya rumus dia. Tutup dulu mikrofon tu. Siapa tu? Close dulu mikrofon siapa tu? C, D, jawapan dia di J. J ni adalah tambah C dengan D. Okey, sini pula selesaikan K. K adalah tambahan E dan F. Dan L adalah tambahan G dan S. Cikgu salah. Ha? Dekat K itu bukan E tambah F. K itu adalah E tambah J. Itu dia E tambah J. E, F. Oh ya, ini. Okey, sebenarnya K ni adalah E tambah F. Betul. Saya tak perasan. Yang lain betul GH. Dan di bawah ni I tambah J, M jawapan dia. Mudah je ni. K tambah L jawapan dia N. M tambah N, O. Dan kita terus masuk ke nombor sayap T adalah J tambah M. Dia begini. J tambah M di sini. Besar dah ni.
Okey, sebelah kiri S tambah T, jawapannya di U. Cikgu Edi, tutup dulu mikrofon. Okey, terima kasih. Dan di sebelah kanan dari atas ni, V ini adalah K tambah N. Dan sebelahnya tu W adalah L tambah N. Di sini. Pastikan nombor yang ada di sini itu bukan 12, bukan, tapi ada satu je, nombor tunggal. Dan di hujung ini X adalah tambahan dari V dan W. Sebelah ni je, ini mudah. Ini pun sama. S tambah T jadi U. Adapun di bawah ni, ini kaki panggil. Ada macam ni. M tambah O jadi P. M tambah O jadi Q. Silang itu. Dan R adalah P tambah Q. Oh, dah siap ya. Tahniah. Cikgu Kumahani dah siap. Cikgu dah siap, selesai semua. Okey, Cikgu Hayati dah siap belum? Buka sikit lagi, dah tak boleh dah. Okey, ini contoh. Contoh saya cuba besarkan. Dah nampak gini rupanya. 1. 0 tambah 1 yang hijau tu jawapan dia 1. 1 tambah 2. Ini contoh ganti dah tadi. Ini dia. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 9, 1. 7 tambah 7, 5. Kenapa pula 1 tambah 9, 1? Asal je nombor mana jumpa dengan 9, balik ke nombor tu balik. Kalau 1 jumpa 9, 1 lah. 7 tambah 7, 14. 14, 1 dan 4. 1 dan 4 tambah jadi 5. Akhirnya sini 4. Okey, nombor ni dipanggil nombor akar. Nombor akar. Okey, nombor berapa anda punya? Nombor yang bawah ni, yang kuning ni. Boleh tulis semua? Okey. Cikgu Haryanti 6, 7. Afila 8. Azrina 8. Nombor 1 ni pemimpin. Kumuhani 1 juga. Nora Zalina 9. Colin Hong. Berapa tadi? Nizamuddin 5. Auziah tak dapat. Tambah je kak. Tambah je. Ni I tambah J. Di atas ni kan ada kali lahir ni AB. AB ni kali lahir kita ni. Cikgu Fauziah berapa kali lahirnya? Kita belajar diri kita dulu malam ni. Nanti cek anak, cek suami. Betul ke tak dengan nombor kita baca. Okey, 15, 7, 7, 9. Saya tulis 15, 07, 19, 79. 15, 1 tambah 5, 6. K, tu I tambah J. K ni adalah I tambah F. Ini gambar ni, saya ambil dari Google. Saya tak perasan tadi ada cikgu tegur. Rupanya dia salah tulis ni. I adalah, bukan I, K ni adalah I tambah F. Hilang dari radar, siapa hilang ni? Okey, Yus Masayu 6. Okey, nombor ini yang kuning ni dikenali sebagai nombor akar. Ada juga yang panggil nombor asas. Kalau pokok tu dia akarnya tu di bawah gitu. Okey, boleh kita pergi di depan lagi. Ini cara kira tadi.
A dengan B, I, C dengan D, F. Dan F kan tak ada tadi. J sini J. Okey, siapakah sekarang ni saya nak tengok siapakah yang ada nombor popular. Nombor popular tu adalah nombor yang hujung kiri, hujung kanan tu sama. Cuba tengok. Contoh yang ini 9 di sayap kiri, sayap kanan tu 9 juga. Wow, Fu Wai Cho. Nombor berapa tu kiri kanan? Berapa orang yang ada nombor yang sama kiri kanan? Orang yang ada nombor sama kiri kanan ini dikatakan tapi tak wajib dia ada nombor popular. Glamour lah. Sohu. Ibu Anita 6 kiri kanan ya. Ini Mak Isa 9. Sama sama kiri kanan. Hujung tu dia sama sayap. Oh ya. Ya. Boleh tak tunjuk tadi yang pasal piramid yang asas saya tengok dia ada saya cek sekali. Ya ni ya. Itu I plus N. Oh, I. Okay, alright. Yang ini kan? Okay, boleh. Ya. Okey. Okey. Orang yang memiliki nombor popular ni biasanya lah dia akan jadi orang glamour. Biasanya. Contoh terkejutkan. Jangan terkejut ni. Ini. Benar tak? Tengok nombor dia hujung 9. Anda boleh Google nanti cek. Cek tarikh lahir beliau ni, orang Pekan ini, apa tarikh lahir beliau. Glamour tak beliau? Glamour. Satu Malaysia benar. 918. Ini nombor bukan setakat glamour ni. Ini nombor cermin nama dia ni. Tadi saya bagi tahu siapa ada nombor kiri kanan sama. Sekarang saya nak tanya siapa ada nombor cermin ini. Kiri kanan sama sebiji. 9 berjumpa 9, 1 jumpa 1, 8 jumpa 8. Tak kisahlah nombor apa, tapi dia sama 3 ni kiri kanan. Oh ya, Cikgu Nazir Haismat ada nombor cermin ni. Ramli juga, Nur Hafizah juga. Faizu 696. Oh iyalah nombor cermin ni. Tanya. Umahani 3333 nombor apa ni? Nombor ekor lah. Nak aplikasi dalam PDPC macam mana kita nak kenali watak anak-anak murid nanti. Saya cikgu tadi ada berapa cikgu yang ada nombor cermin kan? Tetapi mengapa saya tak kenal dia? Dia tak glamour juga. Oh iya ke? Nanti saya kenal. Mungkin dia glamour dalam kampung dia kot. Belum apa ke dunia lagi. Dan ini juga beliau ni juga. Tarikh lahir beliau ni 20 bulan 10 1947. 9 hujung ni, tengahnya 5, tengahnya lagi 4. Jadi, orang-orang yang memiliki nombor cermin ini biasanya dia akan jadi orang glamour. Tapi tak semua. Ya kan cikgu? Bukan semua. Biasanya begitu. Apalagi di bawah ni ada nombor akar beliau ni, Tuan Guru Haji Adi ni 6. Nombornya 6. Nombor 6. Okey, kita pergi lagi. Kita tengok dia ni. Dia ni Azizah nama dia. Dia memiliki nombor cermin. Apa nombor cermin dia? Sebelah kiri 375, kanan 375. Kan glamour dia ni. Yang ni juga. Dia ada nombor yang mirip nombor cermin tapi tak cermin. 3 ini 3 di hujung ni.
jumpa dengan 3, 5 jumpa 7, 7 jumpa 5. Tak apa cermin sangat. Tapi bila dia nombor 5 ni, orang asas 5 bergabung dengan Azizan yang sama 5 ni, meletup. Meletup. Cikgu sekejap Okey. Kenapa tadi saya tengok dekat Azizan ni, dekat tengah ni ada nombor 1 tu, dekat tengah. Ya. Gitu ni nombor hidden, dia panggil hidden character. Oh, yang tadi tak ada. Tak ada. Okey. Cara kira dia macam ni. J tambah K tambah M tambah N. 4 ni. Okay, cuba dapatkan nombor tengah. Okey. Okay, ada siapa nak tambah? Sila. Macam Johan ini, hidden dia 3. Rizan 1. Jadi kita tengok Johan ini, nombor popular dia ujungnya 3, sama-sama 3. Nombor artis 375. Nombor glamour sama. Okey, jadi orang yang nombor 6, nombor 1, nombor 6, dia tu elemennya besi. Siapa yang nombor 1 tadi, nombor asas ataupun 6, dia ni elemen besi. Ya. Saya dapat nombor akar 1. Nombor akar 1. Dan jadi saya juga ialah orang Cina kata ikut besi. Ikut besi. Ikut ada banyak jenis kan? Dia ada banyak tu. Jadi paksa saya terlaikan, saya ialah ikut besi. Jadi 6 besi sama besi. 2 kali besi lah 2 kali besi. Okey. 27 itu air. Orang cakap banyak tu kan pakai air liu. Biasa orang nombor 2 ni cakap banyak. Dan juga orang nombor 7. Orang nombor 2 ni unsur air. Unsurnya air. Dan kalau suami dia tu nombor 3, 8 api. Dalam hukum ilmu metafizik, api dengan air siapa menang? Ayo. Air menang Jadi seorang suami yang garang, nombor 3, nombor 8, balik rumah jumpa bini, bini nombor 2, kalah dengan bini. Dia kalah dengan bini dia sebab bini dia tu air penyejuk. Dia memadamkan api. Orang nombor 49 itu elemen kayu. Kayu dia menang pada tanah. Tanah kalah pada kayu. 38 api. Kalau 3 api kecil, 8 api besar. Nombor 5 dia bersendirian, dia tak ada kawan. Dia ni fleksibel tanah. Kebanyakan artis nombor 5. Tengok Zizan nombor 5, Johan nombor 5. Dalam grup ni pun tadi ramai nombor 5. Kebanyakan artis tu nombor 5. Okey, kalau gaya belajar, ini kita nak aplikasi dalam PDPC. Kalau anak murid itu dia orang 1 atau orang nombor 6, dia gaya belajar dia kinestetik. Jadi cikgu kena mengajar dia sebolehnya ikut cara dia. Macam mana dia nak belajar supaya dia lebih faham. Kerana dia orang kinestetik. Orang nombor 2, nombor 7 itu orang visual. Cikgu kena mengajar, kena ada gambar raja, kena ada chart, kena ada macam-macam lah gambar-gambar menarik, marker yang ditulis tu biarlah berwarna-warni. Sebab anak murid itu tu orang visual. Anak murid yang 4 atau 9 dia orang digital. Orang 38 ni orang auditory.
Biasanya orang auditori ini kalau dalam kelas dia menunduk, dia tak tengok sangat cikgu mengajar, tapi dia mendengar, dia dengar semua. Berlainan dengan orang visual. Orang visual ni suka melihat dan suka dilihat. Dia ni comel biasanya. Dia pakai tudung, kalau perempuan lah, dia ada bunga di atas bahu, atas kepala, berdemak, ada satu kan letak situ. Orang nombor 5 ni fleksibel. Gaya belajar dia fleksibel. Boleh sambil menonggeng, boleh sambil duduk, boleh ikut orang kinestetik, boleh ikut orang visual, boleh ikut orang auditori. Jadi orang fleksibel dia kena cari gaya belajar dia apa dia sebenarnya. Jadi kalau kita kembali kepada ilmu cap jari. Ilmu cap jari juga kita boleh tengok orang ni gaya belajarnya apa dia, yang dominan dengan dia. Berdasarkan kepada 3 jari yang terakhir. Jari yang hantu, jari manis dan jari kelingking. Di situ kita boleh cari dominannya apa dia ni. Okey, ini huraian dia. Siapa yang nombor akar dia 1, secara umumnya dia ni memiliki sifat pemimpin, tegas secara umumnya lah. Tapi bukan jadi pemimpin Perdana Menteri, tak mesti. Orang nombor 2, orang memiliki suara yang bagus, komunikasi, pandai berkomunikasi. Bahasa dia tu, ayat dia tu boleh menawan hati. Dominan dia ni pada suara. Ramai yang bekerja sebagai penyanyi adalah orang nombor 2. Orang nombor 3 ni orang yang aktif, cepat buat kerja. Orang nombor 4 orang yang banyak plan, sukakan ilmu, seorang yang selalu muhasabah diri. Nombor 5 orang yang suka kebebasan. Cikgu-cikgu kalau ada anak murid yang tak pergi sekolah lama, cikgu cuba tengok tali lahir dia. Yang saya jumpa biasanya budak yang degil tak nak pergi sekolah tu adalah orang nombor 5. Cuba cek Saya dah cek di sekolah saya dan di sekolah kawan saya, dia beritahu budak tu nombor 5. Karena orang nombor 5 dia ada sifat degil. Degil itu digunakan untuk ketak baik, digunakan untuk tak nak pergi sekolah. Tapi bila digunakan degil itu untuk kebaikan, maknya larang. Tak payahlah kamu belajar, tak payahlah, tolong adik-adik, kamu dah ada master, dah ada ijazah, tak payahlah belajar master. Tapi degil, belajar juga. Apa dia dapat? Dia dapat master. Jadi degil itu digunakan untuk kebaikan diri. Orang nombor 6 orang yang selalu berfikir tentang duit. Tapi tak mesti dia kaya, otak dia fikir duit. Orang yang banyak cita-cita. Nombor 7 orang yang ramai kawan, dia punya networking dia ramai. Nombor 8 seorang yang bertanggungjawab dan kadang-kadang hidupnya stres, tak kenapa percobaan. Orang nombor 8. Orang nombor 9 dikatakan orang yang mudah berjaya. Apa-apa pun dia buat mudah berjaya, tak sama dengan orang lain. Okey. Pertanyaan, jam